Terima kasih rakan penyampai. Pelbagai isu semasa mendapat tempat sepanjang 2015, antaranya ancaman keganasan, isu penularan penyakit berjangkit, isu politik dan lain-lain lagi. Namun yang paling mendapat perhatian di kalangan rakyat pada ketika ini adalah mengenai soal ekonomi dan juga kos sara hidup. Mengupas mengenai perkara itu bersama saya pada ketika ini, Timbalan Naib Chancellor Universiti Malaysia Kelantan, bahagian hal ehwal pelajar dan juga alumni, Profesor Abdul Aziz Abdul Latif. Baik, terima kasih Prof kerana sudi untuk bersama TV1. Terima kasih. Umum mengetahui bahawa Malaysia mengamalkan aktiviti pasaran secara terbuka dan ianya secara tidak langsung membawa negara kita kepada suasana ekonomi global yang tidak menentu. Apa pandangan Prof melihat kepada keadaan itu? Ya, betul ya. Dalam pasaran terbuka ini biasanya peniaga bebas ya, untuk masuk pasaran. Halangan masuk tu agak berkurangan ya. Jadi kebiasaannya peniaga-peniaga akan melihat kepada peluang-peluang opportunity yang ada di pasaran ni, dan dia akan study sasaran pasaran dia, target market dia ya. Dan dia akan mengeluarkan produk-produk di mana yang diperlukan oleh sasaran tadilah. Jadi di samping itu juga dia melihat kepada kemampuan sasaran pasaran ini ya, kemampuan dari segi kewangan. Kalau sasaran itu kumpulan yang mempunyai pendapatan yang agak tinggi, tak apalah. Tapi yang menjadi masalahnya yang pendapatan yang agak rendah ni, sebab dia terpaksa membeli dengan harga yang lebih mahal ya. Apa langkah proaktif yang perlu diambil oleh pelbagai pihak ke arah mengurangkan kos sara hidup yang dialami? Saya lihat dah banyak ya saranan-saranan yang dibuat ya mengenai perkara ini. Tapi saya lebih nak memberi penekanan kepada pengurusan ya, perancangan keluarga, family financial planning, pengurusan kewangan keluarga. Itu yang saya nak tekankan di sini. Sebab kalau kita merancang ya sistem kewangan kita, saya rasa kita boleh jimat banyak yang terutamanya pembelian barang-barang yang tidak diperlu. Saya fikir elok juga ahli-ahli keluarga merancang secara bertulis ya. Nak pergi ke supermarket, rancang dulu apa yang nak dibeli. Kalau boleh lihat dulu. Kalau di setengah-setengah supermarket besar ada kupon-kupon yang dibagi itu, rancang di mana ada sale ya. Kalau kita rancang, saya rasa banyak boleh jimat dari segi perbelanjaan. Okey Prof, tempiasnya juga turut dirasai oleh golongan pelajar terutamanya golongan IPTA. Apa saranan Prof kepada mereka? Saya lihat ya di IPTA ini masih bernasib baik lagi lah ya. Pasal banyak pelajar-pelajar ini disubsidi oleh kerajaan. Tapi berapa lama subsidi ni ya. Jadi saya nak sarankan juga kepada pelajar-pelajar IPTA ni, utamanya buat perancangan ya. Buat perancangan macam saya sebut tadi, perancangan penggunaan berapa banyak income dia dapat. Cuba listkan, bertulis ya. Semester ni dapat berapa, duit masuk banyak mana, apa yang diperlukan, alat tulis apa dia, makan banyak mana ya. Jadi kalau ada perancangan, tak ada ketirisan, kurang bukan tak ada, kurang ketirisan dari segi penggunaan kewangan tadi ya. Jadi keadaan kos sara hidup ini manageable ya, boleh pengurusan kewangan boleh. Dan kalau ada didapati dalam perancangan kewangan ni agak ada sedikit defisit ya, defisit dari segi bajet dengan expected ataupun jangkaan perbelanjaan, boleh dapat sumber lain. Pelajar boleh dapat sumber daripada perniagaan dalam kampus, sumber daripada bekerja ya, bekerja dalam kampus, dan di samping mendapat pengalaman, dapat sedikit wang tambahan. Jadi tidak ada masalah ya, dari segi kalau betul-betul ada perancangan lah. Okey Prof, RTM sempat untuk mendapatkan reaksi daripada orang ramai mengenai perkara ini. Kita ikuti dulu. Kita sebagai pengguna biasa adalah bijak. Bijak memilih dalam erti kata kita senaraikan dulu barang-barang keperluan. Bukan barang mengikut kemahuan. Dia berbeza sikit. Barang keperluan tu maksudnya apakah yang semestinya kita beli, yang kita gunakan untuk setiap bulan itu, dan kita rancang, kita dahulukan yang itu. Perancangan kewangan itulah penting. Sebagai seorang yang bekerja lah, maksudnya perlu membahagi-bahagikan mengikut apa yang sepatutnya dahulu, yang penting dahulu. Okey, itu antara reaksi daripada mereka. Apa jangkaan Prof sekiranya mereka memainkan peranan masing-masing? Kalau mereka ni memain peranan yang disebutkan tadi ya, mungkin dia akan memberi sedikit tekanan ya kepada penjual ya, dari segi untuk bila
demand restrain, kita restrain bila dia ada supply ya, dia akan lower the price, menurunkan sedikit ya, dan dia akan jual pada harga yang mampu lah. Begitulah. Jadi dia ekonomi dia cycle ya. Dia akan stabilize balik. Tapi dia mengambil sedikit masa lah sebab dia ada cycle dia tu ya. Jadi harapan kita, dan dari pihak orang ramai juga dia akan mencari jalan untuk meet keperluan tadi. Jadi kena ada daya kreativiti daripada pengguna ya, ataupun daripada pihak pelajar. Dia akan top up dia punya income dengan cara yang dia rasa yang peluang ada di dalam persekitaran kita lah. Jadi dia akan stabilize lah, tapi mengambil sedikit masa. Okey, baik. Terima kasih, Prof. Saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan bersama penonton pada hari ini. Langsung dari Kota Baru, Kelantan. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa.